Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dalam beberapa minit bersama Oti Muaz episod 3. Terima kasih ucapkan kepada semua penonton-penonton yang telah melihat ataupun menonton episod 1 dan 2 yang telah kita kongsikan dalam official YouTube Abdul Muaz Mustafa. Terima kasih. Pada kali ini kita akan perkongsian dalam topik ONM seperti yang kita bincangkan di episod 2. Sebelum kita pergi lanjut dalam proses ONM, satu soalan yang timbul. Pernah sih kita nolong orang buta di tepi jalan melintas jalan? Macam ni pengalamannya. Low vision ataupun komplikasi mata boleh menyebabkan deria penglihatan makin berkurang. Dengan kata lain, matanya boleh menjadi makin si nampak ataupun yang paling teruk adalah makin buta. Seperti yang kita sedia maklum, mata ataupun melihat adalah deria paling utama daripada seluruh deria-deria yang lain. Kita ada deria melihat, deria menghidu, deria merasa kat lidah, kita ada deria mendengar. Tapi apa berlaku mun matanya si nampak? Pasti kita akan rasa kaget bila deria yang paling utama si ada lagi. Kita dapat sebelum tu mungkin kita selalu dapat langgar, kita dapat melihat apa keindahan dunia, muka orang yang kacak, tapi tiba-tiba penglihatannya si nampak. Kadang-kadang orang akan rasa macam down. Si tahu nak mula apa lagi, si mau aku nak mula pekerjaan seharian. Maka sebab ialah hadirnya occupational therapy akan membantu para pesakit-pesakit ini menjalankan kehidupan seharian dalam satu program yang dinamakan ONM. Ada beberapa perkara yang kita semua patut tahu dan patut ingat bila berhadapan dengan pesakit-pesakit yang mempunyai masalah low vision ini ataupun buta. Perkara yang boleh ataupun dibolehkan bila berhadapan dengan mereka. Yang pertama, kita orang mesti perkenalkan diri sebelum menolong. Nak tolong orang, nama kami Muaz, pakcik boleh sikit nak nolong kita. Mesti perkenalkan diri. Tiba-tiba kelak nak nolong si pada namanya pun rasa pelik. Siapa nolong aku tu? Dah lah aku si nampak. Bila nak menolong orang buta, yang kedua, anda harus pegang tangan mereka ataupun memegang mereka apabila ingin menolong. Jangan tidak memegang kerana mereka tidak nampak. Dengan menggunakan mulut ajak kita nak nolong, memang si akan jadi. Mesti pegang dan tolong mereka. 3. Gunakan perkataan yang jelas. Pakcik, terus belok kanan. Jangan pada pakcik, depan nun ada traffic light. Lepas nak kita jalan sikit-sikit, lepas belok kiri. Memang tidak akan dapat dan tidak boleh. Mesti menggunakan perkataan yang tepat. Pakcik, jalan depan belok kanan. Jalan 5 langkah, selepas itu belok kiri. Itu yang sepatutnya dilakukan. Yang keempat, paling penting. Mestinya anda tuan-tuan dan puan-puan harus menanya ataupun bertanya kepada mereka, perlukah pakcik pertolongan? Jika tidak, jangan bantu. Kerana ada yang buta ataupun pesakit-pesakit di luar telah biasa dengan keadaan mereka dan tidak perlukan bantuan anda. Pastikan yang keempat paling utama, tanya mereka perlukah tidak pertolongan daripada anda. Pakcik, boleh si kami nolong kita? Senang. Seterusnya, perkara yang tidak boleh digunakan ataupun tidak anda lakukan semasa menolong orang buta ataupun low vision patient. Yang pertama, jangan pernah takut untuk menggunakan perkataan buta ataupun lihat. Jangan kita boleh tanya, pakcik, kita pakcik nampakkah pakcik? Itu perkataan yang boleh digunakan. Jangan takut. Yang kedua, tok merupakan tongkat putih. Bila nak nolong orang buta ataupun orang si nampak ataupun mengalami masalah penglihatan yang menggunakan tongkat putih, si boleh nolong dengan menarik. Sebab benda tu boleh putus atau boleh terbuka. Tengok, bila tarik, dia akan tercabut. Pastikan bila nolong, jangan tarik tongkat. Sangat bahaya dan boleh mendatangkan kecelakaan kepada orang yang kita tolong. Sebab apa? Tok merupakan getah. Bila tariknya boleh terjadi terbalik ke belakang. Okey?
Yang kedua itu penting, jangan tarik tongkat mereka. Nombor 3, perkara yang paling tidak patut anda lakukan dengan menunjuk pakcik nun depan nun tepatnya, pakcik nun tepatnya, pakcik nun sebelah kanan tepatnya. Mereka tidak nampak tuan-tuan dan puan-puan. Jangan guna pointing, jangan guna tunjuk-tunjuk untuk bantu mereka. Pastikan menggunakan perkataan yang betul. Pakcik jalan 5 langkah dan belok kanan. Pakcik jalan 10 langkah belok kiri. Bukan pointing. Pakcik ke depan nun, ke depan nun, ke depan nun. Dan poin yang keempat paling utama juga adalah bila mereka menolak permintaan anda untuk menolong, jangan cuba-cuba untuk tolong. Seumpama anda tidak menghormati kehormatan mereka untuk tidak ditolong. Jika mereka katakan tidak, jangan bantu mereka. Mereka tahu macam mana ingin berjalan dan mungkin tahu dah biasa dengan keadaan tempat ya. Itulah perkara-perkara yang boleh dan tidak boleh anda lakukan semasa berhadapan dengan pesakit, buta ataupun mempunyai masalah low vision. Pastikan anda terus bersama dengan saya untuk episod keempat dalam beberapa minit bersama Oti Muaz. Bye-bye. Di belakang merupakan salah satu driving simulator yang berada di Malaysia dan salah satunya berada di Hospital Umum Sarawak. Untung orang Sarawak kan. Kena ada benda tu, OT pun terlibat dalam rehabilitasi, mengembalikan keupayaan pesakit untuk memandu. Apa topiknya nanti? Kita akan share dalam episod-episod yang seterusnya. Bye-bye. Jika video ini bermanfaat, sila share dan like video ini. Terima kasih.